Tuan Speaker, pada tahun 1927, Zabba menerbitkan artikel Jalan Keselamatan bagi Orang-orang Melayu yang menekankan tentang pentingnya penguasaan ilmu dan intelektual bagi membolehkan orang Melayu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Tahun ini, izinkan saya membuat penambahan kepada impian Pendeta Zabba dengan ingatan bagi mewujudkan pelampung keselamatan sosial supaya semua orang di Malaysia mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah tanpa mengira kelas. Kita wajib mengurangkan jurang yang kian melebar. Persoalannya, adakah daripada RMK12 hingga ke Belanjawan 2022 kita mampu memacu misi ini sebaiknya buat rakyat? Saya rujuk laporan tinjauan ekonomi 2022. Kita lihat peningkatan 25% hingga 45% pengeluaran simpanan KWSP. Ya, 70% keluarga B40, 50% keluarga M40. Mereka keluarkan simpanan sebanyak RM5,000 ke bawah dan menyatakan keluaran KWSP hanya cukup untuk membantu selama 3 bulan saja. Jumlah pengeluaran ini sama dengan 20% daripada kesemua stimulus kerajaan yang terkini. Saya tekankan dalam Dewan Rakyat yang mulia sebelumnya, simpanan KWSP walaupun hak rakyat, dana rakyat, simpanan rakyat wajib diguna pakai sebagai pilihan, ya, the last resort, kerana kerajaan sewajibnya mendahulukan dana tersebut. Jadi kita berhadapan dengan krisis menuju status negara tua menjelang 2030, di mana seramai 3.6 juta rakyat punya kurang daripada RM1,000. Maka saya pergi kepada saranan kerana kita pernah bincang bab ini. Bila lihat daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan menerusi belanjawan, saya kecewa dengan penurunan paras pendapatan garis kemiskinan yang digandingkan dengan tiadanya usaha gigih untuk mengira keperluan serta deprivasi rakyat khususnya isi rumah yang memerlukan menerusi pelbagai dimensi. Saya rujuk jawapan Timbalan Menteri Wanita ketika RMK12. Janji nak guna PJK terbaru untuk tahun 2022. Kerana tahun 2020 kita guna pakai RM980 seisi rumah. Tapi untuk 2022 hanya guna PJK makanan iaitu RM1,169. Rujuk dengan rujuk lagi, kita kena ingat ya, bila kita guna lagi rendah, maksudnya ratusan ribuan isi rumah yang layak, mereka tak dapat bantuan tertentu daripada kementerian. Kementerian dan kerajaan dan tinjauan ekonomi Kementerian Kewangan sendiri mengakui antara 600,000 hingga 1 juta rakyat M40 dah tergelincir masuk B40. Jadi kenapa sempitkan ukuran PJK ini? Saya rasa tak wajar, lebih-lebih lagi bila kita semua setuju meningkatkan had statutory, ya, hutang Malaysia. Untuk apa? Bukan untuk pastikan kita bayar hutang akibat yang berhormat pekan. 1MDB kena bayar. Total dia 32 bilion. Kita nak guna pakai penambahan hutang ni nak bantu rakyat. Jadi saya agak kecewa kerana pada saya ini adalah isu yang asas. Takkan kita nak guna pakai 3 bilion lebihan ini, ya, kita kena selamatkan dan menidakkan dan menafikan hak mereka yang layak terima bantuan. Tuan Speaker, the devil is always in the detailed implementation. Saya rujuk kepada laporan UNICEF kerana pada saya, walaupun kita ada dengar pengumuman yang diberi oleh Kementerian Kewangan, tapi ternyata sistem perlindungan sosial di Malaysia tidak direka dan tak cukup untuk menampung cabaran dan kejutan pandemik. Jadi kalau kita lihat, sebelumnya disebut tentang kalau ada kanak-kanak dalam isi rumah, keluarga tersebut selalunya lebih miskin, tapi bantuan kita hanya meliputi kurang daripada 1% ke semua isi rumah Malaysia yang punyai kanak-kanak kecil. Mereka cadangkan Allowance Kanak-Kanak Kebangsaan, bantuan kanak-kanak sejagat sebagai jalan keluar kerana kita belanja lebih kurang 0.3% daripada KDNK untuk maksud bantuan sosial, sedangkan negara maju OECD lebih kurang 1
daripada KDNK. Jadi pada saya agak penting untuk ambil kira PJK terkini, termasuklah melebar luaskan lagi jaringan, because when you invest in children, you never lose out. Saya nak rujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank. Ramai ahli parlimen sebelumnya dah sebut tentang the lost generation. Atau Speaker, agak penting kita lihat di sini bila sekolah ditutup, berlaku keciciran dari segi potential income yang mampu diraih oleh anak-anak yang hilang lebih kurang setahun daripada alam persekolahan. Kalau saya lihat daripada analisa mereka untuk aggregate earning losses in terms of lifetime earnings, US dollars in million, bagi Southeast Asia, Malaysia terangkum 147 juta US dollars, 147 ribu US dollars untuk intermediate impact, dan losses in lifetime earnings 4.9% daripada KDNK untuk 2020. Manakala untuk potential earning losses per student 167 US dollars for intermediate per student per year, dan 1.9% percentage decline in earnings per student per year. Saya fikir Kementerian Pendidikan akan mendapat dukungan kita sepenuhnya kalau mengambil kira bukan semata-mata pembukaan persekolahan dalam keadaan yang selamat, but apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan pelajar-pelajar yang berisiko ini. Ada ramai yang tak nak pergi ke sekolah dah. Ada ramai yang lebih selesa untuk, they will be considered dropouts. So, bagaimana nak memastikan mereka dapat juga menimba ilmu untuk survival di masa hadapan. Ini adalah perang yang kita harus tangani secara bersama. Dato' Speaker, kerana itu pada saya yang penting juga peringkat terakhir dalam 5 minit yang saya ada ini, saya nak sebut, bila kita bercakap tentang pendidikan pasca COVID, mahu tidak mahu kena guna pakai semua aplikasi. Malaysia tidak guna pakai radio sebagaimana dibuat di banyak negara di Asia Tenggara. Saya fikir bukan semua sekolah boleh dibuka dalam keadaan seperti sedia kala sebelumnya. Akan ada yang terpaksa tertutup. There will be clusters as we enter the endemic phase. Jadi Kementerian Pendidikan saya pohon dapat mewujudkan sebuah task force mengambil kira bersama ada simpang renggah mana-mana. The issue is we must include ke semua ahli parlimen, ke semua agensi dan kementerian dalam usaha untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Yang saya teruskan juga bila mengambil kira semangat gerakan Kita Jaga Kita, bendera putih, bendera hitam, saya mahu kerajaan menerusi belanjawan ini meraihkan NGO-NGO yang bekerja di lapangan. Sama ada NGO Seed, Pertiwi Kitchen, Yayasan My Prihatin, Yayasan Rose, Batu Rahmah, Ibnu Sina. Mereka sepatutnya diberikan matching grants sebagaimana dalam yang telah dibincangkan dalam laporan Boston Consulting Group. Terhasil semasa pekan jadi Perdana Menteri tahun 2017 dibentang kepada Agensi Inovasi Malaysia. Kenapa saya sebut? Kerana pada saya tidak menjadi nilai tambah bila kerajaan mewujudkan yayasan baru. Kita tak mahu yayasan nanti yang sekarang kita dibelenggu, kita ingat lagi apa berlaku di mahkamah dengan kes Yayasan Akal Budi. Sepatutnya kerajaan mengambil peluang ini untuk membantu, merancakkan lagi kerja, membantu, memudahkan lagi usaha ke semua badan-badan bukan kerajaan yang memang secara kepakarannya membantu segmen-segmen yang rentan. Jadi saya tidak bersetuju sangat bila dilihat pewujudan yayasan baru. Pada saya it's a wasteful administrative access, and dan kita kena pastikan kita bersifat efisien dikala kerajaan pun mengatakan kita kena tak boleh bazirkan dana, kita kena jimatkan duit negara. Maka apa salahnya mengikuti sendiri saranan kerajaan terdahulu? Sama juga dengan poin akhir saya pada tahun 2005 sama. This is about institutional memory, Mr. Speaker. Maksudnya kertas-kertas kerja dulu, penilaian, kaji selidik dah ada. Tinggal nak laksana dan pewujudan
iltizam politik saja. Tahun 2005 saya rujuk kertas UNDP bersama Kementerian Wanita ketika itu, dah ada projek rintis Gender Responsive Budgeting, merentasi 5 kementerian. Contoh Kementerian Kesihatan, mereka akan tengok keperluan wanita yang akan mengalami osteoporosis berbanding dengan lelaki. So mereka dahulukan dana ke arah memenuhi keperluan wanita. Itu baru satu kementerian. Bagi kementerian lain, walaupun saya akui dalam belanjawan disebut penambahan dana RM500 untuk wanita, tetapi kalau pun nak memberi peluang untuk upskilling, kita kena ingat, kena gandingkan juga dengan penjagaan kanak-kanak. Semasa 2005 itu disebut tentang premis kemas yang berdekatan dengan semua tapak-tapak upskilling ditawarkan oleh wanita. Saya tak tahu mana hilang semuanya kerana bila dah kata tentang consultancy and reports, they are there. Saya tak nak kita bazirkan siapa pun yang memegang teraju kepimpinan ketika itu. Kalau dasarnya, impaknya memang bermanfaat, kita wajib guna pakai. Saya tak pasti kalau Kota Marudu menjadi menteri ketika itu, but it's under agensi inovasi nasional, dan pada saya it was very important kerana tugas kerajaan adalah untuk meraihkan usaha-usaha yang ada, bukan untuk merumitkan keadaan dan akhirnya mengambil dana yang sepatutnya dinikmati oleh segmen yang sangat membantu. Jadi Datuk Speaker, kita tak boleh lari daripada memperkenalkan pengiraan dan penggunaan belanjawan ikut gender bagi setiap kementerian, pantau. Tak cukup dengan bantuan tambahan yang saya fikir a little bit one-off. Pengerang sebut tadi, carpet bombing, I think it's quite an accurate description. Kita nak pastikan juga setiap tahun Malaysia patut menilai dari segi belanjawan kita, how gender responsive it is. Yang kedua, dari segi pengenalan cukai untuk menampung perbelanjaan, cukai makmur, ada banyak pakar ekonomi yang mengatakan kita kena ambil kira lebih banyak lagi cukai progresif yang lebih tersusun, termasuklah cukai keuntungan modal, because the principle is you're taxing capital instead. Dan dari segi pelampung keselamatan sosial, saya tak mahu moonshot kita tengok kepada syarat. Kita takut sangat nak bagi kepada orang miskin yang tak layak katanya. The moonshot should be bagaimana nak memastikan rakyat diselamatkan, bukan moonshot nak menjaga hutang. Yang kita patut jaga adalah insiden-insiden ketirisan, lawan rasuah untuk menyelamatkan dana negara. Dan terakhir, saya pohon agar diwujudkan pengkalan data perlindungan sosial yang diintegrasi menerusi maybe MySPC. Tolong kongsikan dengan ahli-ahli parlimen, kerana mudah untuk kita pastikan semua golongan yang memerlukan disasar dengan sebaik mungkin. It is an era where no government knows everything, Datuk Speaker. Jadi kita kena bergerak di mana-mana cara kita untuk menampung kehilangan dan ruang yang dapat kita bantu. Baik, saya akhiri dengan kata-kata Harry Rosley. Saya harap kita dapat perang terhadap kemiskinan, bukan perang terhadap orang miskin. Terima kasih, Speaker. Terima kasih.